Okey, Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita nak belajar bawah tajuk buku catatan pertama. Okey, kalau sebelum ni cikgu dah bagi slide ataupun video pengenalan untuk buku catatan pertama, iaitu awak belajar apakah jenis-jenis jurnal. So hari ni, okey, antara jurnal yang kita dah pelajari adalah jurnal am dan jurnal khas. Dan jurnal khas tu pula terbahagi kepada beberapa jenis. Yang pertama jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan belian, jurnal pulangan jualan, jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. Okey, untuk hari ini kita fokus kepada satu jurnal sahaja iaitu jurnal am. Okey, ingat lagi tak apakah tujuan kita merekodkan jurnal am ataupun apakah fungsi jurnal am? Siapa boleh jawab? Sebelum masuk lejar. Ya, sebelum masuk lejar kita kena rekod dulu ke dalam buku catatan pertama, okey. So jurnal am ini adalah salah satu buku catatan pertama. Okey. Apa fungsi jurnal am? Siapa boleh ingat? Siapa boleh bagi jawapan dekat cikgu? Sebelum masuk lejar lah kan cikgu. Sebelum masuk lejar? Okey. Dia memang sebelum masuk lejar. Jurnal belian pun adalah catatan sebelum masuk ke lejar. Dia ada satu fungsi khas yang kita panggil fungsi jurnal am ni ialah untuk merekod urus niaga yang tak boleh direkod dalam mana-mana jurnal khas. Dia macam nama pun am kan. Jadi apa-apa urus niaga yang tak boleh kita nak rekodkan dekat jurnal belian ke, jurnal jualan ke, jurnal penerimaan tunai ataupun pembayaran tunai ke, semuanya kita rekod dalam jurnal am. Maksudnya dalam jurnal am ni ada macam-macam lah, macam-macam urus niaga. Okey? Okey, sebelum cikgu teruskan, untuk pengetahuan korang, dalam peperiksaan biasanya, soalan untuk jurnal ataupun buku catatan pertama ni dia boleh bagi dalam dua bentuk. Yang pertama dia bagi dalam bentuk urus niaga perniagaan, contoh macam yang cikgu nak terangkan sekarang ni lah. Dia bagi pernyataan urus niaga. Okey, yang kedua dia akan bagi berdasarkan dokumen. Okey, so tapi untuk hari ni cikgu cuma nak ajar kamu bagaimana nak merekod pernyataan urus niaga ke dalam jurnal am. Okey? Okey, kita tengok contoh yang pertama. Contoh ni cikgu ambil daripada buku teks kemudian cikgu edit sikit ya. Okey, ini adalah catatan yang pertama yang kita akan rekod ke dalam jurnal am iaitu catatan pembukaan. Okey, catatan pembukaan ni ada dua jenis. Yang pertama sekiranya perniagaan itu baru memulakan perniagaan. Okey, contoh dekat sini pada 1 Januari 2016 Wan Zahra memulakan perniagaan kedai kek Zahra dengan membawa masuk tunai berjumlah 35,000 ke dalam bank dan perabot bernilai 2,400 ke dalam perniagaannya. Okey, nak rekod ke dalam jurnal am, kita kena tahu sistem catatan bergu. So kita kena kenal pasti akaun-akaun yang perlu kita debitkan dengan akaun-akaun yang perlu kita kreditkan. Okey, boleh dapat? Boleh ingat lagi tak? Sebab tu cikgu bagi hari tu sistem catatan bergu. Okey. Okey, daripada maklumat yang ada dekat atas ni, okey, akaun apa yang terlibat? Siapa boleh jawab? Akaun apakah yang terlibat? Akaun bank. Akaun bank, okey bagus. Lagi? Akaun perabot. Akaun perabot. Okey, satu lagi tak tahu kan? Okey, akaun bank dan akaun perabot tu dua-dua ni adalah di bawah klasifikasi akaun aset. Betul? Okey. So kalau kita dah tahu akaun-akaun itu adalah akaun aset, kita kena tahu apakah kesan dia. So sekarang ni kesannya ialah dibawa masuk duit ke dalam bank dengan perabot ke dalam perniagaan. So maksudnya nilai aset bertambah. Betul? Okay, so kita akan cari pula nak kredit kenapa, nanti cikgu akan terangkan. Okay, so kita mula merekod ya. Okay, format jurnal am ni awak kena hafal.
Ya, mula-mula dimulakan dengan tarikh, lajur kedua adalah butir, kemudian folio. Okey, folio ni adalah merujuk kepada ledger am. Kalau journal am, kita akan post ke dalam ledger am. Okey, ledger am nombor berapa, muka surat berapa untuk akaun tersebut. Itu fungsi folio. Okey. Debit dan kredit. Okey, berdasarkan maklumat dekat atas, kita kena rekod yang pertama sekali, kita kena rekod tarikh, tahun. Kemudian baru kita rekodkan tarikh. Dia mulakan perniagaan ni pada 1 Januari. Okey, tadi awak dah sebut dua akaun yang terlibat iaitu akaun bank asset kan. So bila dia bertambah, kita kena debitkan 35,000. Okey. Yang kedua adalah akaun perabot. Dia juga adalah aset. Aset bertambah. Jadi kita kena debitkan 2,400. Okey. Okey, sekarang ni dua akaun kita dah rekodkan dekat bahagian debit. Kalau kita jumlahkan, bahagian debit ada 37,400. Tak seimbang kan? Dalam journal am, debit kredit kena seimbang. Jadi awak kena cari apakah akaun yang sepatutnya kita kreditkan. Okey. So tipsnya dekat sini adalah memulakan perniagaan. So kalau kita mulakan perniagaan, maksudnya pemilik membawa masuk modal. Betul? Betul. Okey, so kita akan kreditkan modal dan jumlahnya adalah 37,400. Okey, untuk catatan pembukaan, awak kena jumlahkan bahagian debit dengan bahagian kredit. Ini hanya untuk catatan pembukaan sahaja awak kena jumlahkan. Okey, untuk catatan lain tak perlu kira jumlah dia, tak perlu. Okey. Okey, so satu lagi awak jangan lupa rekodkan juga keterangan. Okey, keterangan kat sini adalah memulakan perniagaan. Boleh? Boleh. Okey, good. Ada soalan? Folio tu cikgu. Okey, folio. Okey, dekat sini folio ni cikgu tak tekankan. Sebab biasanya folio ni kita akan buat untuk soalan kerja kursus. Okey, andai katalah awak nak buat juga folio ni. Okey, folio ni merujuk kepada journal am. Journal am kita akan postkan tiga-tiga akaun ni ke dalam ledger am. So, kita jumpa akaun bank dulu kan? So, kita akan letak dia. LA 1. Kenapa tak keluar? Okay, sekejap. Cikgu keluarkan. Okey, LA 1 maksudnya apa? Okey, akaun bank ni bila kita cari dekat buku leja, kita cari buku leja am. Muka surat 1. Ataupun leja am nombor 1. Kita jumpa akaun bank dulu. Faham tak? Sebab nanti sebab nanti bila awak belajar leja pun ada macam-macam jenis. Ada leja am, ada leja khas. Okey? So leja tu dia ikut jenis kepada journal. Kalau dia journal am, nanti kita post ke dalam leja am. Boleh? Okey, boleh cikgu teruskan ya. Okey, untuk perabot ni awak letaklah LA 2. Okey, untuk modal awak letak LA 3. Macam tu. Boleh? Boleh. Okey, dekat journal am ni nanti kita kena letak juga tahu dia punya nombor folio. Okey, nanti dekat sini kita letak JA 1. Maksudnya nanti dalam buku leja urus niaga debit akaun bank ni nanti kita nak tengok dekat journal mana. So rujukan dia nanti JA 1. Gitulah ceritanya. Okey. So harap faham untuk folio ni kegunaan dia sebagai nombor rujukan. Okey, kalau dah faham, cikgu akan teruskan contoh yang kedua. Boleh? Okey, kita tengok contoh yang kedua.
Okey, masih lagi catatan pembukaan. Okey, cikgu masih lagi gunakan perniagaan yang sama iaitu kedai kek Zahra. Okey, nampak tak perkataan kedai kek? Maksudnya perniagaan ini menjalankan perniagaan membeli dan menjual kek. Mungkin dia buat kod ataupun dia ada juga beli. Okey, so kalau tadi dia mula buka perniagaannya 1 Januari. Kemudian yang ini pada Mei, dah 5 bulan berlakunya perniagaan. Okey, so cikgu nak start buka ataupun nak buka macam mana cikgu nak memulakan rekod pada bulan Mei. Jadi ini pun namanya catatan pembukaan juga, tapi tajuknya di bawah meneruskan perniagaan. Kejap ya. Okey, cikgu teruskan. Okey, contoh 2. Okey, baki-baki berikut diambil daripada kedai kek Zahra pada 1 Mei 2016. Okey, bila ada perkataan baki-baki itu merujuk kepada meneruskan perniagaan. So dia dah ada inventory, perniagaan ini dah ada perabot, dah ada tunai di tangan, ada baki di bank. Ni bank bukan bak tau. Mana cikgu dah betulkan ni? Tak nampak pula. Okey, tak apalah, awak faham lah kan? Okey, kita dah ada akaun belum terima perniagaan Saloma 1,500 kan, kita dah ada akaun belum bayar perniagaan Mai Sarah 1,650. Okey, nampak tak semua? Kita dah ada urus niaga dah. Jadi cara nak rekodnya masih sama. Kita kena identify akaun-akaun yang perlu kita debitkan. Kita juga kena kenal pasti akaun yang kita kena kreditkan. Okey, langkah yang pertama masukkan tahun, kemudian bulan. Okey, dekat sini cikgu nak tanya, akaun apa yang kita perlu debitkan? Inventory. Inventory, bagus. Lagi? Perabot. Perabot. And then? Akaun belum terima. Akaun belum terima, bagus. Lagi? Tunai di bank. Tunai di bank, yes. Ada satu lagi iaitu Tunai di tangan. Tunai di tangan. So yang di atas ni semua kita akan rekod di bahagian debit. Okey. Satu kita dah jumpa iaitu ABB ni, kita tahu dia adalah liability. Nanti kita akan rekod dia di bahagian Kredit. Okey, so kita rekod satu-satu dulu inventory. Okey, inventory ni adalah inventory awal sebab tarikh dia 5 Mei. 5 Mei pula. Mei 1. Maksudnya inventory akhir tahun lepas, bulan lepas, yang kita bawa ke bulan ini pada 1 hari bulan, dia akan jadi inventory awal. Okey, jangan confuse ya. Okey, kemudian perabot kita debitkan juga. Kita debitkan tunai, akaun tunai. Kita debitkan akaun bank. Okey. Kemudian kita debitkan akaun belum terima perniagaan Saloma. Mana pula? Nilainya tak jumpa. Cikgu tak type ya. Okey, kemudian kita akan kreditkan ABB perniagaan Maisara, kredit sebab dia liability. Ni 1,500. Okey. Kalau kita jumlahkan dekat sini bahagian debit 18,800. Tapi dekat bahagian kredit baru ada 1,650. Okey. Akaun apa yang tertinggal dekat sini yang tak ada, yang tak diceritakan dalam pernyataan dekat atas? Akaun apa? Bahagian kredit. Siapa boleh jawab? Tak ada siapa nak jawab. Okey, cikgu jawab sendiri. Ada yang nak jawab? Okey, bahagian kredit ni biasanya kita akan cari nilai modal. Okey, so awak kena ingat tau,
formula ataupun tips untuk merekod catatan pembukaan ni, tak kisahlah dia memulakan ataupun meneruskan perniagaan, mesti ada modal. Okey. So kalau biasanya dalam soalan memang akan bagi semua aset, semua liability, tetapi dia tak bagi tahu modal. So modal ini awak kena cari. Okey, macam mana nak cari modal? Modal adalah bersamaan dengan equity pemilik. Okey, formula dia ialah aset, jumlah aset tolak dengan jumlah liability. So dapatlah modal. Ataupun kalau awak jumlahkan dekat sini 18,800, awak tolakkan 1,650, dapatlah bakinya nilai modal. So, tak seimbang. Cikgu salah lah ni. Kejap ya. Saya salah soalan ke? Okey, kalau tak seimbang, 18,800 tolak 1650. Okey, saya tahu saya salah kat mana. So saya akan buat pengiraan kat sini 18,800, saya akan tolakkan 1650. So saya punya modal adalah 17,150, barulah seimbang. Okey, ini edit lepas tu tak betulkan. Okey, boleh semua? Okey, lepas tu awak jangan lupa ya keterangan juga kena tulis. Okey, keterangan dekat sini untuk meneruskan perniagaan adalah aset, liability dan equity pada tarikh ini. Okey, ada soalan setakat ni? Cikgu. Yep. Maksudnya kalau catatan pembukaan tu, memang dia punya last kali tu modal Yes, last kali mesti modal. So yang butiran bawah tu macam mana nak tahu benda-benda bawah? Butiran bawah maksudnya keterangan ni? Keterangan dia tu. Keterangan ni sama je, fix. Kalau ada perkataan baki-baki macam ni, awak punya keterangan aset, liability dan equity pada tarikh ini. Sebab ni kan semua aset, ini kan liability, ini kan equity. So dia nak terangkan apakah urus niaga kat atas ni. Terangannya adalah aset, liability dan equity pada tarikh ini. Okey? Okey. Okey, kalau yang kat depan ni senang. Sebab memulakan perniagaan. Baru je nak mulakan perniagaan. Okey? Boleh? Boleh cikgu. Okey, ini catatan pembukaan. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Urus niaga apa lagi yang direkodkan dalam jurnal am? Okey, urus niaga belian set pula. Dah kenapa? Banyak betul typing error. Okey, belian aset bukan semasa secara kredit. Okey, belian aset bukan semasa kita tak boleh rekod dalam jurnal khas. Jurnal khas contohnya macam jurnal belian itu untuk hanya digunakan untuk merekod belian barang niaga, beli stok. Okey. So kalau kita beli aset bukan semasa, kita kena rekod dalam jurnal am. Okey, kita tengok contoh kat sini, contoh yang ketiga tahun 2016, Mei 13. Okey, ada dua urus niaga Urus niaga yang pertama Mei 13, perniagaan kek Zahra. Nampak tak typing error kat situ? Ni buat dekat tengah-tengah malam. Sebab itulah dia banyak typing error. Okey. Perniagaan kek Zahra membeli 3 buah rak pameran bernilai 800 secara kredit daripada kedai perabot Yuna untuk kegunaan perniagaannya. Okey, so kita tengok satu urus niaga ni dulu. Dia beli rak pameran 800 daripada kedai perabot Yuna. Okey, kalau kita buat persamaan perakaunan dalam bab 2 hari tu, okey, apakah kesan terhadap urus niaga dia? Siapa boleh bagi tahu kat cikgu? Masih ingat lagi tak persamaan perakaunan? Beli rak pameran secara kredit. Liability bertambah. Liability bertambah, bagus. Kemudian? Aset bertambah. Aset bertambah. Aset bertambah. Okey, bila awak tahu kesan dia, jadi awak boleh tahu kita nak debitkan apa, nak kreditkan apa. Okey, so kita rekodkan tarikh dulu. Okey, aset bertambah. Bila aset bertambah, kita kena debitkan. Debit dia.
Betul, debitkan aset. Aset kita kat sini yang mana satu? Rak pameran. Okey, rak pameran duduk di bawah kategori perabot. Okey, boleh? Okey, liability bertambah. Liability bertambah, liability yang mana satu? Pinjaman ke? Akaun belum terima ke? Gadah janji ABB. ke? ABB. Sebab kita beli daripada kedai perabot Yuna sebanyak 800. Okey? So, ceritakan keterangan urus niaganya. Membeli rak pameran secara kredit. Mudah kan? Boleh faham? Boleh. Cikgu, yang ni tak payah jumlahkan dulu. Yang ini tak payah ya. Okey, yang cikgu yang awak perlu jumlahkan hanya catatan pembukaan sahaja. Kenapa catatan pembukaan perlu dijumlahkan? Sebab dekat bahagian debit dia ada banyak butiran. Bahagian kredit pun ada banyak butiran. Nampak tak? So dia kena jumlahkan. Okey, hanya untuk catatan pembukaan sahaja. Lain-lain catatan tak perlu lagi buat jumlah kat bawah ni berapa. Tak payah. Okey? Boleh? Boleh. Okey. Kita tengok 15 Mei. Sebuah mesin daftar tunai dibeli secara kredit dengan harga 1,000 daripada perniagaan Nurlida. Okey. Yang ini pun kesan dia sama juga. Okey, tapi kali ni mesin daftar tunai. Aset bawah klasifikasi aset yang mana satu? Mesin daftar tunai. Barang niaga. Perabot. Barang niaga. Barang niaga. Kelengkapan. Okey, bagus kelengkapan. Okey, kalau awak dah guna kelengkapan, awak tak boleh letak perkataan perabot lagi. Sebab kalau awak rujuk balik nota yang cikgu bagi, kelengkapan tu dia dah lengkap merangkumi perabot, alatan pejabat, lengkapan dan lengkapan. Itu. Ada 3 kat dalam. Okey. Tapi kalau awak asing-asingkan perabot, maksudnya mesin daftar tunai ni awak kena rekodkan di bawah alatan pejabat. Okey, so alatan pejabat bertambah, kita kena debitkan 1,000. So kreditkan apa? Kita kreditkan ABB Perniagaan Nurlida sebanyak 1,000. Okey, keterangannya membeli mesin taip, atas mesin daftar, bawah mesin taip. Okey. Mesin daftar tunai. Nampak tak tu? Inilah gara-gara video lambat. Daftar tunai. Okey. Okey, ada soalan setakat ni? Ada tak? Tak boleh jumlahan. Tak payah jumlahkan sebab 13 Mei ni urus niaga lain. 15 Mei ni urus niaga lain. So tak payah jumlahkan. Dalam jurnal am ni tak payah jumlahkan sebab dia orang-orang yang berbeza ataupun urus niaga yang berbeza. Dia tak kawan lah, senang cerita dia tak kawan. So dia tak payah jumlahkan. Okey? Okey, kita tengok contoh yang keempat. Contoh yang keempat, kita guna untuk merekod jualan set juga. Kenapa ya? Jualan aset bukan semasa secara kredit. Kalau tadi contoh 3 kita beli aset secara kredit. Sekarang kita nak jual aset secara kredit. Pun kita rekodkan dalam jurnal am. So dekat sini ada 2 contoh. Contoh yang pertama Mei 17. Kedai Kek Zahra menjual mesin daftar tunai terpakai bernilai 600 secara kredit kepada kedai buku Cik Ros. Okey, ni kita pula jual aset yang kita ada kepada orang lain secara kredit. So apa kesan dia? Aset berkurang. Aset berkurang. Kemudian? Akaun belum terima. Akaun belum terima bertambah. Okey, dua-dua melibatkan aset, betul? Betul. Okey, kita kena rekodkan. Okey, kalau dua-dua melibatkan aset, yang bertambah kita debitkan, yang berkurang kita kena kreditkan. So dekat sini yang bertambah adalah kedai buku Cik Ros, iaitu ABT. Kita kena masukkan tarikh, debitkan ABT kedai buku Cik Ros, nilai dia 600.
Dan kita akan kreditkan alatan pejabat sebanyak 600. Dan masukkan keterangan menjual mesin daftar tunai secara kredit. Itu sahaja. Boleh? Okey, Mei 19. Sebuah sofa terpakai bernilai RM400 dijual kepada Perniagaan Husna. Okey, yang ini kesannya ialah sofa berkurang, ABT bertambah. Jadi, kita akan debitkan ABT Husna 400, kita akan kreditkan perabot 400. Dan keterangannya menjual sofa terpakai secara kredit. Okey kelas? Okey. Okey. Okey, tadi cikgu terlupa nak bagi tahu dekat you all ya. Okey, nak rekod dalam jurnal formatnya ialah kalau debit dia kena rapat dengan tarikh ni. Tapi kalau kredit dia kena masuk ke dalam sedikit dia kena jarakkan. Supaya kita boleh bezakan debit dengan kredit. Boleh ya? Boleh. Nah, tadi nak tanya. Tadi nak tanya. Lupa cikgu nak bagi tahu. Okey, sekarang cikgu dah ingat, cikgu bagi tahu. Okey? Okey, kalau kredit memang kena ketengahkan sedikit. Okey, so ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita tengok contoh yang kelima. Okey. Urus niaga, ambilan barang niaga. Okey. So dekat sini ada dua contoh. Yang pertama adalah Mei 20. Pemilik mengambil barang niaga 450 untuk kegunaan peribadi. Okey. Mengambil barang niaga. Mengambil barang niaga apa benda ya kita ambil? Barang niaga. Inventory. Yes, inventory kita. Contohnya macam soalan ni, kita pemilik perniagaan ni adalah ataupun perniagaan ini adalah kedai kek Zahra. Maksudnya pemilik mengambil kek lah kan untuk tujuan peribadi. Okey, apa kesan terhadap persamaan perakaunan dia? Inventory berkurang, ambilan bertambah. Inventory berkurang, ambilan bertambah. Okey, kelas. Untuk rekod ke dalam jurnal kita dah tak guna inventory lagi dah tak ada tambah inventory, tolak inventory dah tak ada. So dekat sini kalau inventory bertambah kita kena tengok situasi. Sama ada belian, kita membuat belian, perniagaan membuat belian ataupun terdapatnya pulangan jualan. Dua kesan urus niaga itu memberi kesan terhadap inventory bertambah. Okey. Dah tak ada perkataan inventory. Inventory hanya wujud dalam catatan pembukaan sahaja. Okey. So untuk rekod ni kita nak debitkan apa? Okey. Dia buat ambilan kan sebab kegunaan peribadi. Jadi kita debitkan. Okey, masukkan tarikh dulu. Debitkan ambilan sebanyak 450. Okey, kita nak kreditkan apa? Dekat sini kita kena kreditkan belian 450. Kenapa kreditkan belian? Sebab bila kita buat ambilan, nilai belian kita berkurang. Belanja kita berkurang. So kita kena kreditkan belian. Boleh tak? Dan keterangannya adalah ambilan barang niaga untuk kegunaan peribadi. Okey? Ada soalan? Tak faham. Tak faham? Tak faham yang mana? Kenapa kena kreditkan belian? Okey, sebab kalau dari mana datangnya inventory tersebut? Datangnya daripada belian, betul tak? Kita beli barang, jadi bila kita beli barang, inventory kita bertambah kan? Okey, semasa kita beli barang, kita akan debitkan belian. Sebab belian bertambah, belanja bertambah. Okey, so katalah kita beli 1,000. Kita debitkan belian, kita nak kreditkan apa? Nak kreditkan apa tu kita kena tengoklah urus niaga tu secara tunai ataupun kredit.
So kita boleh kreditkan tunai ataupun ABB. 1000. Okey. Barang niaga yang 1000 ni kita dah ambil 450. Kita ambil 450 untuk kegunaan peribadi. Jadi kita kena kurangkan nilai belian ni. Faham tak? Sebab tu kita kena kreditkan belian 450. Kenapa kenapa belian berkurang? Sebab ada buat ambilan. Boleh? Faham tak? Okay, faham. Okey. So, contoh yang kedua, 21 hari bulan, pemilik mengambil 200 biji kek cawan bernilai 200 untuk tujuan promosi kedai keknya. Okey, yang ini. Yang ini kita tak consider sebagai ambilan sebab bukan untuk tujuan peribadi tetapi untuk tujuan promosi kedai kek. Jadi dekat sini adalah belanja bertambah. Belanja apa yang bertambah? Belanja promosi bertambah sebanyak 200. Kreditkan apa? Kreditkan belanja juga iaitu belian sebanyak 200. Keterangannya adalah ambilan barang niaga untuk tujuan promosi ataupun untuk tujuan perniagaan. Okey, so senang ceritanya kalau untuk ambilan barang niaga, kreditnya mesti belian. Bukan inventory, bukan jualan. Boleh ingat? Yang beza hanya ambilan ataupun promosi. Okey, ambilan ni tengok pada tujuan. Kalau kegunaan peribadi, debit ambilan. Kalau tujuannya untuk perniagaan, debitkan belanja apa? Faham? Ada yang nak tanya soalan? Ada cikgu akaun promosi. Ada? Ada akaun promosi. Habis tu kalau biasanya promosi ni yang kita nampak yang pasar raya, kedai-kedai yang buat sale. Okey, sale. Promosi lah tu contohnya. Ataupun promosi ni macam kita ambil barang niaga tu, okey mungkin macam situasi kedai kek ni, dia ambil 200 biji kedai kek ni, dia buat promosi lah. Okey, siapa yang masuk 200 terawal dalam kedainya, dia bagi kek cawan percuma. Okey, so itu dah dikira belanja sebab dia tak boleh nak jual inventory dia tu kan. Jadi belanja promosi dia bertambah tetapi belanja dari segi belian dia berkurang. Boleh? Boleh? Faham. Okey. Belian dia berkurang Belian berkurang. Kalau ambilan barang niaga, belian mesti kredit. Ini memang fix. Kredit mesti belian. Okey? Oh, okey. Yang membezakannya hanya debit ni. Debit ni macam mana nak tahu dia ambilan ke bukan? Awak kena tengok tujuan dia. Kenapa dia ambil? Kalau untuk kegunaan peribadi, debit ambilan. Tapi kalau tujuan dia untuk kegunaan perniagaan. Contoh dekat sini promosi. Kalau cikgu tukar promosi ni kepada tujuan derma. Katalah cikgu tukar kepada derma. Untuk tujuan derma. So, kenapa? So dekat debit ni kita kena letak perkataan derma. Sebab belanja derma kita bertambah. Sumbangan ke? Sumbangan masuk derma juga. Kan. Boleh? Boleh. Okey. Okay, so ni cikgu back to kembali kepada yang asal ya. Okey, so tengok contoh yang ke-6. Okey, ambilan juga tapi ambilan aset bukan semasa. Tak semestinya kita buat ambilan inventory ya. Kita kena kadang-kadang kita ambil aset bukan semasa juga. Okey, yang ini contohnya adalah pemilik mengambil rak pameran bernilai 100 untuk kegunaan peribadi. Okey, yang ini kesan dia ambilan bertambah, betul? Kalau nampak je ambil untuk kegunaan peribadi, mesti ambilan bertambah. So, debit ambilan. Okey, Syahida ni daripada HR. Siapa tu ya? Boleh cakap ke? Okey, nak kreditkan apa? Okey, sekarang ni
kalau kita tengok dia ambil rak pameran, maksudnya perabot dia dah berkurang. Okey, ingat perabot berkurang, perabot adalah aset. So aset berkurang, kita akan kreditkan sebanyak 100. Dan keterangannya adalah ambilan rak pameran untuk kegunaan peribadi. Rak pameran ni rak pameran perniagaan. Dia ambil untuk bawa balik rumah dia. So debit ambilan, kreditkan nilai perabot sebab nilai perabot berkurang. Boleh? Boleh. Okey, bagus. Kita tengok contoh yang terakhir. Yang ini adalah modal tambahan selain daripada tunai dan bank. Contohnya perniagaan ataupun pemilik membawa masuk aset ke dalam perniagaan. Okay, so ada dua contoh kat sini. Contoh yang pertama 22 hari bulan, pemilik membawa masuk kenderaan persendirian bernilai RM50,000 ke dalam perniagaannya. Okey, kesannya adalah kenderaan bertambah, betul? Okey, Betul. Bila kenderaan bertambah, kita akan debitkan kenderaan. So kita nak cari apa yang kredit. Kredit dekat sini adalah modal. Sebab pemilik membawa masuk kenderaannya sendiri ke dalam perniagaan. So kenderaan perniagaan bertambah, so kita debitkan RM50,000 dan equity pemilik juga bertambah sebanyak RM50,000. Equity pemilik tu kita rujuk kepada modal Dan keterangannya dekat sini adalah pemilik membawa masuk kenderaan peribadi ke dalam perniagaan. Boleh? Boleh. Okey, kita tengok contoh yang kedua 24 hari bulan. Pemilik membawa masuk mesin cetak peribadi bernilai RM500 untuk kegunaan perniagaan. Okey, yang ini alatan pejabat bertambah, modal juga bertambah. Jadi kita rekod tarikh dia, alatan pejabat sebab mesin pencetak ini adalah alatan pejabat sebanyak RM500. Kita kreditkan modal sebanyak RM500. Keterangannya, pemilik membawa masuk mesin pencetak peribadi ke dalam perniagaan. Okay, so ini adalah 7 contoh-contoh urus niaga yang akan direkodkan ke dalam jurnal am. Okay, selain daripada urus niaga ini, kita akan rekod ke dalam jurnal khas. Okay, sebenarnya kalau awak tengok dekat dalam buku teks ada lagi 3 catatan. Yang pertama yang perlu kita rekodkan dalam jurnal am. Yang pertama adalah catatan pelarasan, yang kedua adalah catatan penutupan, yang ketiga adalah catatan untuk pembatalan cek tak laku, kod diskaun diterima dibatalkan. Ketiga urus niaga ni cikgu tak terangkan lagi dekat sini sebab untuk catatan penutupan dan pelarasan ni, yang ini adalah bab yang terakhir sekali. Jadi kalau saya cerita pun dekat sini nanti you all tak faham, betul tak? So sekarang ni hanya pengenalan yang biasa-biasa sahaja. So inilah 7 contoh urus niaga yang akan kita rekodkan ke dalam jurnal am. Maksudnya kalau awak jumpa je urus niaga begini, buku catatan pertamanya adalah jurnal am. Okay? So kena ingatlah jurnal am ini kita perlu tahu nak debitkan apa, nak kreditkan apa. Kena tahu sistem catatan pergu. Okay? Ada soalan ke nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okay, Faik tak ada soalan. Yang lain-lain ada soalan? Tak ada. Tak ada juga. Okey, bagus. Nampak mudah kan? Okey, kalau tak ada soalan, nanti awak buka Google Classroom, kelas awak. Cikgu dah attachkan assignment dekat sana. Assignment yang cikgu bagi tu semua yang berkaitan dengan urus niaga hari ni. Okey? So, kalau tak ingat nak debit apa, nak kredit apa, awak boleh rujuk balik nota cikgu bagi ni. Okey, ataupun nanti sebab cikgu dah rekod tau kita punya meet ni, nanti kalau tak ingat lagi, you all boleh tengok balik lah cikgu punya, kita punya rakaman ni dalam YouTube channel cikgu nanti. Okay? Okay? Okay. So, kalau tak ada apa-apa, okay, kita akhiri kelas kita dengan bacaan tasbih kafara dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Okey kelas, kita jumpa lagi ya. Selamat berpuasa. Assalamualaikum. So she is Waalaikumsalam. by going on